Selamat pagi, Assalamualaikum. Suasana pagi sekarang ni, dan yang pasti hari ini sangat istimewa. Kami bertiga, AG, Haizah dan juga Muaz, akan pergi ke Putrajaya. Ya, sempena PC bersama dengan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Dr. Nur Hisham. Okey, kita nak tahu mengenai kesiapsiagaan kita dalam menghadap COVID-19 ini, dan mungkin ada beberapa soalan yang akan diajukan oleh kita. Dan ini pengalaman pertama kami bertiga sebenarnya untuk pergi sesi siaran media. Yep. Jadi, let's go. Thank you, Wan. Terima kasih. Alright, kami dah pun sampai di lokasi di Putrajaya. Seperti yang kami katakan tadi, inilah tempatnya. Alright. Untuk menyaksikan sendiri ya. Kita akan saksikan juga sidang akbar bersama dengan Datuk Dr. Nur Hisham. Okey, jadi sesi siaran media kali ini memang sedikit berbeza kerana ini lebih mesra dengan media. Selalu kalau kita tengok kursi ni akan dijarak-jarakkan kan. Tapi kali ini lebih kepada macam luncheon bersama dengan DG. Jadi saya rasa lebih mesra, mungkin ada banyak soalan yang akan ditanya. Alright. Kan? So kami looking forward nak tahu apa yang akan berlaku kat dalam. Surprise agaknya. So sama-sama lah. Kita masuk. Let's go. Assalamualaikum Datuk, saya AG dari Putra FM. First of all, nak ucapkan terima kasih kepada Datuk and the team atas segala usaha yang dilakukan sehingga sekarang. Saya percaya tim tak cukup rehat sampai sekarang ni. Tapi Datuk, saya pun sebagai rakan media as a platform dan juga tanggungjawab kami untuk menyampaikan di Kul FM juga pelbagai topik kita suarakan, dan yang menjadi kebimbangan semalam secara peribadi saya sendiri menyuarakan di laman Instagram saya. We go nothing again politik, tiada apa-apa, tapi hakikatnya yang berlaku semalam kemungkinan besar kita takut ada kluster baru, dan kemungkinan juga Datuk, mereka juga akan menghantar dan juga mengambil anak-anak mereka di sekolah. So sekarang dah ada sekolah pula, dan saya sebagai seorang bapa juga menimbulkan satu rasa bimbang. So saya percaya tugas Datuk and the gang sangat sukar, perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak, dengan Kementerian Pendidikan dan juga sebagainya. Kami respect, dan apabila apa yang berlaku semalam, saya kecewa, sangat kecewa, dan saya percaya Datuk sangat kecewa juga. So, what's your planning, Datuk? Mungkin kita as a media pun boleh bantu. Our tears and sweat dalam kita menyiapkan kesiapsiagaan kita, dan kita berjaya untuk menurunkan jangkitan COVID-19 hingga 1 angka, dan ada 3 hari kita kosong sifar angka. Jadi kita kecewa dan juga sedih kita lihat bila ada perhimpunan tersebut. Saya pun bukan terlibat dalam politik, tetapi patuh pada SOP, kepatuhan pada SOP itu tak ada. Jadi kita tahu dalam RMCO ataupun PKPP ni, yang penting ialah kepatuhan pada SOP. Kita benarkan rakyat Malaysia kembali kepada kehidupan seharian, tetapi dengan syarat patuh pada SOP. Dan kalau tak patuh dengan SOP, maksudnya ada kalau jangkitan menular dalam kalangan komuniti dan tak terkawal, jadi kita akan bermasalah. Jadi kita mungkin akan kembali kepada PKPB ataupun PKP. Jadi kita kena lihat dalam tempoh 2 minggu lagi sama ada peningkatan kes dalam negara kita. Di Kuala Lumpur contohnya, kalau ada peningkatan kes, ada kluster yang baru, inilah kebimbangan kita. Ini jadi orang kata kita dah semua dah penat kalau kita lihat rakyat Malaysia pun sama-sama melihat bagaimana kita nak kawal kalau perkara ini berlaku kepada sesiapa saja. Jadi kita kalau boleh ambillah langkah-langkah yang positif untuk pencegahan. Ini yang kita kena sarankan pada rakyat Malaysia keseluruhan. Saya Muaz dari Kul FM. Datuk, ada beberapa cadangan seperti yang Dr. katakan tadi. Mungkin kalau kita lihat kepada mereka yang telah pun negatif untuk COVID-19 ini, maksudnya mereka pernah ada pengalaman berada di hospital
Kami nak tanya, adakah mereka ni dibenarkan untuk reveal ataupun untuk dikeluarkan di media untuk bercerita mengenai pengalaman mereka itu sendiri? Sebab saya yakin berdasarkan pengalaman mereka sendiri akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat Malaysia. Sebab selagi kita tak tengok, kita tak lihat, kita tak dengar gambaran mereka, kita tak sedar. Sebab sekarang ini mungkin ada beberapa selebriti seperti Ashraf Muslim, dia buat melalui IG Live dia, tapi tidak melalui media mainstream. Jadi saya rasa dengan bantuan media-media ini, kami memang bersedia untuk memberi bantuan dan juga kita memberitahu kepada masyarakat Malaysia bahawa kalau anda berada di hospital, anda akan menghadapi masalah sebegini. Ini adalah kesukarannya dan ini adalah tugas-tugas frontliner yang akan mereka lakukan supaya secara tak langsung kita dapat memberi kesedaran kepada mereka. Dan satu lagi soalan Datuk, adakah kementerian sendiri bersedia apabila kita punya sempadan akan dibuka, adakah SOP yang telah pun disediakan itu berjaya untuk mengekang COVID ini? Terima kasih Datuk. Untuk berkongsi pengalaman memang kita galakkan. Tetapi isu ialah kadang-kadang masyarakat kita ada stigma kan pesakit tersebut dan keluarga mereka dan sebagainya. Ini yang kita rasa mungkin ada pesakit yang tidak mahu untuk tampil ke depan. Tapi kalau dalam penulisan dan juga ada 2-3 video yang telah diterbitkan untuk mereka berkongsi pengalaman dan juga bagaimana frontliner merawat pesakit di ICU dan sebagainya. Kita boleh terbitkan video-video tersebut, tetapi kita kena ambil satu tindakan yang berhati-hati dan berwaspada, iaitu patient confidentiality. Itu ialah akta perubatan kita, iaitu tahun 71, iaitu untuk kita pastikan kita jaga confidentiality pesakit. Pada hari ini kita memperketatkan kawalan sempadan kita, memperketatkan. Satu ketika dulu kita lihat merentas sempadan pun kita tak bagi dalam negeri. Jadi sekarang ni dalam zon-zon tertentu dan kebanyakan zon dah jadi hijau. Ada satu zon yang kucing tu yang merah, yang lain adalah kuning. Tapi kalau zon yang kuning, hijau dan hijau tak ada masalah mereka melintas. Jadi untuk merentas sempadan negeri kita dah benarkan. Tapi sekarang ni untuk melihat pada kawalan sempadan, kita perlu memperketatkan kerjasama dengan Jabatan Immigration, kerjasama dengan pihak Angkatan Tentera, melihat pada jalan-jalan tikus, contohnya mereka masuk secara tanpa izin. Jadi kita kena perketatkan juga. Jadi kawalan sempadan ni setakat ini kita perlu diperketatkan. Jadi kita tak ada lihat kepada kelonggaran kawalan sempadan. Dan dalam perbincangan kita dengan negara jiran Singapura dan Brunei untuk melihat kalau keadaan semasa, kalau kita nak benarkan seolah-olah merentas sempadan dalam negeri, merentas sempadan dengan negara jiran kita, kita boleh gunakan pakai SOP yang dipersetujui oleh dua pihak. Jadi kalau kita lihat, kalau boleh dipersetujui dua pihak dan bagaimana kita dapat mengawal ataupun mengurus risiko yang bakal timbul. Jadi sekarang ni kalau kita buka PKPP pun, itu ada risiko. Memang kita tahu ada risiko, tetapi kita mengurus risiko tersebut. Dan juga kita benarkan kehidupan seharian kembali seperti biasa, tetapi dengan syarat patuh kepada SOP. Kalau kita patuh pada SOP, ujuran telah pun kita lihat dapat kita kawal penyakit tersebut, patuh dengan SOP. Jadi akhir-akhir ini kelalaian kita, kelekaan kita ambil mudah tak patuh pada SOP. Ini yang kita bimbangkan. Kalau kita tetap patuh pada SOP, kita boleh kurangkan sampai kes sifar pun kita boleh capai. Yang itu pun dah terbukti 3 hari kes sifar dalam local transmission. Jadi kalau kita kekalkan waspada kita, insya-Allah kita boleh capai kes sifar. Jadi kita menyarankan, menyeru kepada rakyat untuk terus patuh pada SOP. Assalamualaikum Datuk, saya Haiza dari KFM. Dan saya nak tanya juga Datuk ada 2 soalan. Bagaimana Datuk merangkai SOP kesihatan dari peringkat awal? Kalau tadi di awal perbualan kita pun Datuk ada beritahu antara sesiapa yang terlibat. Kerana kami nak tahu juga siapakah pasukan atau penasihat pelaksana SOP yang bersama Datuk di Jabatan Kesihatan, berapa ramai unit-unit yang terlibat, atau mungkin ada selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dan jika boleh kami ingin mohon Datuk bersama dengan kami untuk menerbitkan dokumentari ini jika diberi keizinan
Dan soalan yang kedua, selain daripada kebijaksanaan Datuk dan juga pasukan ya, adakah Datuk juga merujuk kepada mana-mana negara atau badan selain daripada WHO semasa menangani COVID-19? Terima kasih. Kita berpadukan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi kita melihat pada skala masalah yang kita ada ataupun cabaran yang kita ada, kita akan berbincang dengan WHO juga. Dan kita lihat ada aras yang telah dikemukakan oleh WHO dan ada kalanya kita melaksanakan lebih pada tanda aras tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita melaksanakan sesuatu kalau boleh menggunakan bukti-bukti yang kukuh. Untuk contohnya menggunakan obat dan sebagainya. Mesti ada bukti untuk kita gunakan. Yang inilah panduan kita dalam perubatan, iaitu kita menggunakan kaedah kajian, kita menggunakan data-data dan bukti yang sahih yang kita boleh guna pakai dalam merancang dasar-dasar kita dan juga berpadu kepada WHO. Inilah cara kita merangka dasar-dasar di Kementerian Kesihatan. Dalam SOP kita juga, kita ada jawatan kuasa bersama yang kita bincangkan SOP tersebut. Dan dalam rangka SOP tersebut ada 6 perkara yang kita ambil kira. Yang pertama ialah penjarakan yang selamat. Yang kedua, pemakaian mask. Ketiga, kerap cuci tangan. Dan kita lihat kepada ruang dan juga kita lihat kepada tempat yang sesak contohnya. Dan kita lihat semua cara-cara yang kita boleh mengelakkan kaedah-kaedah yang mengelakkan jangkitan dalam SOP tersebut. Jadi kita kena lihat kepada operasi ataupun atau cara dalam sesuatu organisasi dan kita keluarkan SOP. Dan SOP ini akan dibincangkan bersama dalam peringkat kementerian dan juga dengan bersama di peringkat antara kementerian. Jadi ini yang untuk kita mantapkan SOP. Dan yang SOP kita ada dalam makmal, juga di kesihatan awam dan juga di hospital. Jadi semua ada SOP dia. Dalam hospital contohnya kaedah cara-cara ataupun kaedah-kaedah kita merawat pesakit. Kaedah kita menggunakan mask ataupun PPE, bila kita kena gunakan PPE, respirator dan sebagainya. Itu semua ada dalam tindakan kita dalam SOP. Segala masalah yang ditimbulkan akan kita susuli dan kita akan memberikan pandangan dan juga garis panduan kepada pekerja-pekerja hadapan Kementerian Kesihatan. Dan juga dalam kita meningkatkan keupayaan makmal dan juga kualiti pengesanan dan ujian tersebut. Ini melihat kepada RTK antigen. Dulu kita ada RTK antigen baru 30% sensitivity, kita tak guna. Tapi kita gunakan 84.4%. Tapi kita buat kajian semula. Sekarang ni RTK antigen adalah 90% ketepatan. Jadi kita gunakan yang kaedah tersebut. Sebab pesakit kurang. Jadi tindakan yang paling penting ialah kesihatan awam. Iaitu di pihak kesihatan awam, kita punya Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Chong dan juga Dr. Nur Hayati Rusdi. Kita sekarang ni kita dalam fasa PKPP, iaitu pemulihan pada fasa kedua, iaitu peringkat akhir PKPP. Dan kita seru kepada semua rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Dan kalau kita tak patuh kepada SOP, nescaya R0 ataupun kes akan meningkat secara mendadak. Dan jadi tak ada cara lain dah. Kalau kita nak berjaya dan kalau kita nak menang, kita mesti bekerjasama rakyat dengan kerajaan, dengan Kementerian Kesihatan bersama untuk pastikan kita patuh kepada SOP. Dan kalau kita boleh patuh kepada SOP, kita telah buktikan dalam CMCO, patuh kepada SOP, MCO kita boleh kurangkan kes-kes, boleh datakan graf, boleh kurangkan kes hingga ke 1 digit. 3 bulan lepas tak ada orang sangka pun kita boleh dapat angka 1 digit. Tapi sekarang ni dah 3 minggu turut-turut. Berarti kita boleh laksanakan kalau kita patuh pada SOP. Jadi kata akhir saya ialah kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Kalau kita boleh bekerjasama, patuh pada SOP, insya-Allah kita boleh menang.
penurunan jangkitan COVID-19, putuskan penurunan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Alhamdulillah telah selesai pun majlis bersama dengan media dan juga Dr. Nur Hisham, Datuk Dr. Nur Hisham. Alhamdulillah kita juga dapat bertanyakan bermacam-macam soalan, segala-galanya telah terjawab. Okey, jadi pastikan anda patuhi SOP yang ada, dah tak ada benda lain yang boleh kita buat. Kita kena jaga SOP, kawalankan diri kerana anda yang kena jaga diri anda. Okey, bila dengar apa yang Datuk Dr. Nur Hisham katakan, sebarang kemungkinan boleh berlaku. PKPP kita belum menang, PKP kita menang, PKPP itu paling utama. So segala jawapan terletak di tangan anda, terletak dalam kita, di tangan rakyat Malaysia. Baik, terima kasih dari kami di Kul FM dan terima kasih Kementerian Kesihatan Malaysia.